Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2 bersama Cikgu Reza. Tajuk kita pada hari ini ialah Ternakan Puyuh. Jom kita teruskan belajar. Hari ini kita akan berfokus kepada aspek tata bahasa iaitu ayat tunggal, dan aktiviti yang akan kita jalankan ialah menggunakan ayat tunggal mengikut konteks. Sebelum kita teruskan, mari kita imbas kembali apakah ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Okey, apakah dia subjek? Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan, manakala predikat ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Baik, kamu lihat pada contoh yang diberikan iaitu Hani pergi ke pejabat pos. Okey, Hani ialah subjek, manakala pergi ke pejabat pos ialah predikat. Seterusnya kita buka buku teks halaman 54. Cikgu akan bacakan petikan yang bertajuk Ternakan Puyuh. Kamu dengar dengan teliti dan di sini juga terdapat contoh ayat tunggal. Jadi cikgu teruskan dengan membaca petikan. Encik Johari menghadiri seminar ternakan puyuh di Sarawak. Beliau mendirikan reban di hujung kampung. Beliau menjaga puyuhnya setiap hari. Julaihi ialah pembantu ayahnya pada waktu petang. Beliau memasang lampu di dalam reban. Puyuh Encik Johari semakin banyak di dalam reban. Encik Johari mengira puyuh setiap petang. Banyak telur puyuh di dalam reban. Julaihi mengutip telur puyuh setiap pagi. Encik Johari menjual daging puyuh di pasar. Nenek, apakah yang nenek sedang lakukan? Jadi kamu perhatikan pada gambar yang terakhir. Nampak tak nenek tengah buat apa tu? Ya, nenek sedang menggoreng telur puyuh. Ya, nenek sedang menggoreng telur puyuh. Kalau kamu perhatikan di dalam petikan ini ya, setiap ayatnya ialah ayat tunggal. Cuba lihat pada ayat yang pertama. Okey, Encik Johari menghadiri seminar ternakan puyuh di Sarawak. Jadi di sini terdapat dua warna iaitu warna merah dan warna hijau. Okey, warna merah ialah subjek ya. Yang warna merah ni ialah subjek. Manakala yang warna hijau ini ialah predikat. Jadi apabila sesuatu ayat itu mempunyai satu subjek dan satu predikat, ini ialah ayat tunggal. Kemudian, beliau mendirikan reban di hujung kampung. Beliau ialah subjek. Mendirikan reban di hujung kampung ialah predikat. Dan seterusnya, cuba kamu kenal pasti yang mana satu subjek dan predikat dalam ayat yang diberikan dalam petikan. Untuk tugasan hari ini, buat latihan dalam buku aktiviti halaman 59 dan 60. Baik, lihat pada aktiviti 6A. Kamu perlu membina ayat tunggal berdasarkan gambar. Gambar telah diberikan. Lihat gambar yang pertama. Encik Basri menanam rumput. Encik Basri tanam rumput di mana?
di kawasan lapang. Okey, gambar yang kedua. Encik Basri memasukkan kuda ke masukkan kuda ke mana? Pastilah ke dalam kandang. Okey, yang ketiga. Apa yang Encik Basri tu buat? Nampak tak di sini Encik Basri sedang mengangkat guni. Okey. Gambar yang keempat, Encik Basri sedang memberi kuda makan. Yang kelima, okey, awak nampak tak ada pelawat kat situ kan, pengunjung. Okey, apa yang pengunjung tu sedang buat? Sedang bergambar kan bersama kuda Encik Basri. Okey. Seterusnya aktiviti 6B. Kenal pasti ayat tunggal kemudian salin. Jadi kamu perlu baca petikan yang diberikan. Kamu kenal pasti yang mana satu ayat tunggal dan kemudian kamu salin semula ayat tunggal tersebut. Okey, bagaimana cara untuk mengenal pasti ayat tunggal? Okey, tadi cikgu dah terangkan. Ayat tunggal mestilah mempunyai satu subjek dan satu predikat. Okey. Cikgu berikan contoh untuk ayat tunggal yang pertama. Okey, kamu lihat pada perenggan yang pertama. Imran suka melihat ketam nipah. Okey, Imran ialah subjek, melihat ketam nipah ialah predikat. Jadi ini ialah ayat tunggal. Okey. Satu lagi, kalau kamu nak tahu ayat itu ayat tunggal ataupun ayat majmuk, pastikan ayat tunggal tidak mempunyai kata hubung. Apa dia kata hubung? Seperti contohnya dan, atau, sambil, supaya, kerana, dan sebagainya lah. Kalau ayat tersebut mempunyai kata hubung seperti berikut, itu bukan ayat tunggal, itu ialah ayat majmuk. Baik, cuba kamu kenal pasti dan kemudian salin semula ayat yang telah kamu kenal pasti tadi di dalam ruangan yang disediakan. Cikgu harap kamu telah pun faham dengan apa yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi pada masa akan datang. Selamat belajar dan terima kasih. Bye.